Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi anak-anak tingkatan 5. Okey, kita dah mula masuk tajuk seni batik. Okey, batik ni memang dekatlah dengan kita kan. Kita selalu pakai batik. Di sekolah kita pakai hari Jumaat kan, pakaian batik. Okey, batik merupakan salah satu jenis tekstil yang sangat popular di Malaysia dan menjadi antara sumber warisan terindah yang perlu dihargai. Ya, ia adalah satu warisan kebanggaan negara kita lah. Negeri yang menjadi perintis kerah batik ialah negeri Kelantan dan Terengganu. Ini negeri perintis batik. Namun batik kini semakin berkembang dan diusahakan oleh ramai pengusaha di seluruh negara. Dahulunya batik banyak digunakan sebagai kain sarung. Okey, kain sarung saja. Tapi kini batik menjadi pilihan peminat fashion kerana motif dan warnanya okey, menjadi eksklusif. Keindahan kraft batik tradisional ini dapat dilihat dari sudut kreativiti dan kehalusan penghasilan motifnya yang sangat unik. Kesusunan motif yang dihasilkan memaparkan nilai estetik, etika estetika yang sangat tinggi. Ini pengenalan kepada tajuk hari ini iaitu seni batik. Kalau kita tengok ni ada bantal kan ni. Bantal yang bercorak yang menggunakan batik. Okey, persepsi seni. Keindahan sesuatu kraft dapat dilihat sama ada dalam bentuk susunan motif yang dihasilkan. Apa itu motif? Motif ialah corak. Okey, yang dihasilkan penghasilan kreatif memberi penekanan kepada pemilihan dan olahan bahasa seni visual yang tepat. Okey, bila kita sebut bahasa seni visual yang tepat ni, kita ulang kaji balik. Bahasa seni visual tu ada 6 unsur seni dan 7 prinsip seni. Okey, kita tengok apa itu prinsip-prinsip asas seni batik. Batik dihasilkan melalui proses melilin. Melilin dan mewarnakan kain putih. Itu konsep asas batik lah. Proses pewarnaan lazimnya dibuat secara sapuan dan pencelupan. Okey, kita sapu warna ataupun kita celup warna. Terdapat beberapa teknik tertentu yang digunakan untuk menghalang warna daripada bercampur pada bahagian-bahagian bercorak semasa proses mewarnakan batik. Kain batik. Salah satu teknik mencorak dan melakar pada tekstil adalah dengan menggunakan lilin. Kita nak sempadankan warna, kita dalam batik ni kita guna lilin. Okay, lilin berfungsi sebagai bahan penghalang warna daripada bercampur di antara satu sama lain. Kraft batik juga menggunakan gabungan bahasa seni visual seperti bahasa seni visual tadi, cikgu sebut tadi, irama pergerakan, kepelbagaian, penegasan, harmoni. Ini kita ulang kaji baliklah. Motif yang seimbang serta pemilihan warna yang menarik. Kesempurnaan seni batik boleh dinilai daripada ketepatan cantuman garisan lilin dan ketelitian sapuan warna. Ya, okey. Itu konsep lah. Kita tengok elemen merentasi kurikulum. Patriotisme. Kerajaan Malaysia mengiktiraf batik sebagai pakaian kebangsaan kerana batik mencerminkan identiti masyarakat Malaysia. Ya, okey. So, kita ada satu warisan kebanggaan masyarakat Malaysia. Okey, kita tengok dekat sini kita dah mula nak masuk kita nak cerita tentang prinsip asas seni ni dalam batik tu sendirilah. Okey, kalau kita tengok di sini ada kepelbagaian warna. Okey, prinsip yang digunakan ialah kepelbagaian. Okey, unsur yang digunakan ialah warna. Okey, kalau boleh cikgu nak tukar color sikit. Okey, kalau ini cikgu tukar katalah color merah. Ni So yang kuning adalah prinsip, yang warna merah ni adalah unsur. Menghasilkan corak batik pelangi yang menarik. Penggunaan warna yang kontra. Okey, warna kontra pula. Okey, kita tengok ni kontra. Kontra kita guna warna kuning balik sebab dia prinsip. Okey, warna yang kontra
menimbulkan lagi keindahan batik. Kontra ni warna yang berlawanan lah. Dia warna yang striking sikit. Yang kita main warna-warna yang berlawanan. Okey. Teknik ikatan yang digunakan akan menghasilkan kesan irama dan pergerakan. Okey, ini pun sama juga. Okey. Prinsip. Irama pergerakan tu apa? Irama pergerakan tu ialah prinsip yang kita nampak ada ulangan dekat situ kan, dan ulangan tu nampak seolah-olah berirama ataupun bergerak. Okey. Penggayaan motif yang berulang menimbulkan kesan harmoni. Okey, kita tengok gambar di sini pula. Motif yang berulang menimbulkan kesan harmoni. Okey, harmoni itu ialah prinsip. Okey. Motif ni boleh jadi corak, tapi kalau kat sini kita tengok motif ni garisan lah. Unsur seni yang digunakan ialah garisan. Okey, kalau dia corak, dia adalah rupa. Okey, penggunaan rupa corak. Okey, rupa ni cikgu tukar color rupa sebab cikgu nak bagi kamu dapat beza bahasa seni visual ni. Okey, rupa ialah unsur, corak. Rupa yang sifat dia corak yang bersifat dua dimensi saja. Okey. Yang seimbang menimbulkan keindahan seni batik itu sendiri. Nampak Kita kalau kita sebut perkataan ni, dia kalau kita kena iringi dengan visual yang kita tengok ni. Kita kena mahirkan macam itulah. Okey, terdapat juga prinsip penegasan. Okey, penegasan pula. Penegasan adalah prinsip. So kita tukar color lagi. Okey, prinsip penegasan. Ni penegasan pada bahagian tertentu batik. Contohnya penegasan kain sarung terdapat pada bahagian kepala kain. Mana bahagian kepala? Inilah bahagian kepala. Okey. Alright. Okey, bahagian kepala. Ingat lagi tak kalau kain batik ni ada bahagian-bahagian dia? Okey, kalau tak ingat, mari kita ulang kaji sikit. Ini cikgu ada ambil di Google. Okey, kepala kain di sini, kaki kain yang dua atas bawah ni. Okey, pengapit kepala kain sini, badan kain yang besar ni lah. Okey. So, kepala, kaki, pengapit, badan kain. Okey, kita ulang kaji balik je. Okey, prinsip penegasan pada bahagian tertentu batik. Contohnya, kain sarung terdapat pada bahagian kepala kain. Ini ya. So, kita nampak yang ini lebih menonjol lah. Penegasan ni apa? Prinsip penegasan ni bahagian yang lebih menonjol. Okey, bahagian yang lebih menarik perhatian. Okey, kita tengok juga dekat sini. Okey, unsur jalinan. Jalinan tu apa? Sifat satu permukaan. Texture. Macam ni, jalinan yang bercorak lah. Okey, kalau jalinan ni dia dalam unsur. Unsur saya cikgu tukar color iaitu warna merah. Okey, jalinan. Jalinan pada batik lukis menimbulkan kesan irama dan pergerakan. Ini adalah prinsip semula. Irama pergerakan tu corak yang kita tengok berulang-ulang dan menghasilkan satu bentuk irama tertentulah. Begitu juga dengan bahagian daun dan batang yang dilukis seakan-akan meliuk dan menjalar. Ni ya. Bahagian-bahagian yang dikatakan seperti bergerak-bergerak ni. Meliuk dan menjalan. Ya. Okey. Jalinan ini mempamerkan kelembutan dan kehalusan seni batik. Ya, kita kena tengoklah betapa sharpnya, tajam ataupun halusnya bahagian-bahagian tu telah dibahagi-bahagikan. Kalau siapa yang biasa buat batik, kan, tambah yang canting batik tu kan, memang susah nak jaga kehalusan tu. Okey, kadang-kadang lilin keluar banyak, kadang lilin keluar sikit, kadang lilin tak keluar, lilin dah keras. Memang seni batik ni seni yang satu kita kena ada kehalusan, satu lagi kena ada kesabaran lah. Okey. Kepelbagaian motif. Ini kepelbagaian adalah prinsip. Okey, prinsip kita ambil warna kuning. Kepelbagaian motif. Motif tu corak tadilah. Dan warna digunakan untuk menghasilkan kesan yang menarik. Pelbagai warna, pelbagai rupa. Okey. Dapatlah sebut sedikit tentang penerangan prinsip asas batik.
Okey, kita tengok pada bahagian-bahagian kain Okey, yang ini lebih detail sikit. Okey. Okey, bahagian kita mula dengan kaki kain. Okey, kaki kain ni bahagian bawah kain sarung. Okey, yang ini ni Okey, kaki. Kemudian gigi kain. Pada bahagian kaki kain terdapat motif gigi yang disebut gigi kain. Okey, kepala kain yang tadi ini kepala kain, pengapit kain, okey, badan kain. Okey, yang ini lebih detail lagi lah. Senang. Macam mana kamu nak ingat ni? Kamu jangan ingat yang atas ni jadi kepala kan. Sebenarnya yang melintang ni, ini kita ingat kepala. Macam mana kamu nak ingat yang ni kepala? Cikgu suka juga ni. Okey, katalah kita nak ingat. Kemudian kita lukis sikit. Okey, kita lukis sikit Saya kamu nak ingat kepala kain. Kepala. Okey, kepala tengok nampak ni dia ada gigi-gigi ni kan. Katalah kita buat kepala kain kat sini, kita buat macam ni cikgu dah tukar color. Kepala kain. Okey. Kepala. Okey, ni kepala. Okey. Ni kepala Okey. Ni kepala. Senang kamu nak ingat sikit Bila cikgu lukis-lukis macam ni, senang sikit nak ingat. Ni kepala kain. Okey, kepala kain. Kemudian gigi kain pula. Gigi kat sini pula. Macam mana nak buat gigi ni? So kita besarkan sikit Okey. Kita besarkan dulu ni. Dia. Ni gigi Gigi kain. Okey. Senang nak ingat ikut suka cikgu cikgu lukis. Cikgu tak lukis ikut suka. Cikgu lukis ni untuk bagi kamu senang nak ingat. Okey, kaki kain. Kaki kain. So kita lukis kaki kain. Cikgu nak tukar color kaki. Warna merah ikut. Okey, kaki Okey, kaki kain. Ni kaki kain. Ya. Okey, kaki kain. Satu besar, satu kecil. Okey, kita terang sikit Kita boldkan kaki kain. Senang kamu nak ingat nanti. Okey, pengapit kepala kain. Ni pengapit dia ni. Okey, pengapit dia yang ada corak ni. Gigi tadi yang ni ceria. Ni gigi. Nampak ni? Ni pengapit dia. Pengapit ni macam mana cikgu nak bagi kamu ingat pengapit? Cikgu lukis penyepit boleh tak? Okey, penyepit. Okey. Senang nak ingat. Okey. Macam mana penyepit cikgu ni? Penyepit. Okey. Kalau kita tengok ni, kalau inilah kepala, yang ni macam penyepit tu. Yang penyepit dekat rambut tu kan. So, pengapit. Ni Ni sebenarnya inilah. Jangan kamu ingat bahagian ni. Ini cikgu lukis nak bagi kamu ingat je. Kemudian badan kain. Ni badan lah. Badan dia. So, macam mana cikgu nak lukis badan? Macam tu kot. Bagi kamu ingat je. Tangan kain tak ada. Okey. Okey, senang Boleh tak? Boleh terima tak? Okey bahagian-bahagian kain batik. So, kepala. Okey, ni kepala. Lepas tu ni pengapit. Okey, pengapit. Jangan sebut penyepit pula. Tak ada jawapan nanti. Ni badan. Okey, gigi. Okey, gigi kain dan kaki kain. Okey. Boleh InsyaAllah. Okey, kita tengok motif-motif batik pula. Terdapat pelbagai motif batik. Saya tukar highlight. Terdapat pelbagai motif batik yang menarik dan mengikut cita rasa pengguna di Malaysia. Motif yang sering digunakan ialah berunsurkan flora. Flora ni tumbuh-tumbuhan, fauna, haiwan, geometri, yang segi 3, segi 4,
dan abstrak. Abstrak ni satu seni yang tak ada satu gambaran yang jelas lah. Okay, motif-motif ini disusun secara berdiri, kisi-kisi, berjalur dan dam, melintang dan menyerong. Kisi-kisi ni dia macam kalau tak salah cikgu dia apa tu? Macam pagar tu lah. Okay. Okay. Kisi-kisi atau kekisi. Alright. Motif flora. Okay, kita tengok motif flora ni. Unsur flora yang menjadi motif batik, bunga, daun, ranting, putik. Inilah semua unsur-unsur yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Okay, bunga, daun, ranting, putik, kuntum bunga. Okay. Motif ini digunakan secara tunggal, menjalar atau berterabur. Okay, menjalar, berterabur. Motif flora yang pada batik sarung disusun secara mendatar. Ya. Motif pucuk rebung pula digunakan pada menghiasi kepala kain sarung. Contoh-contoh motif seperti pucuk rebung, daun Siti Fatimah, bunga teratai, pohon ara, bunga mawar dan bunga telepuk. Okay, mari kita tengok sini. Okay, pucuk rebung nombor 1. Ini pucuk rebung. Senanglah. Kalau kamu biasa makan rebung, kamu tahulah bentuk rebung tu macam mana. Ini rupa rebung. Okay, pucuk rebung. Yang kedua, daun Siti Fatimah. Macam ni ya. Daun Siti Fatimah. Sekarang ni apa tengah popular apa tu daun monstera tu kan. Daun keladi monstera. Ini tak ada kaitan tapi mengingatkan cikgu pada daun tu. Okey, yang ketiga bunga teratai. Okey, kita tengok pandangan daripada atas. Okey, kemudian yang keempat pohon ara. Okey, yang kelima bunga mawar ataupun bunga ros. Yang keenam bunga telepuk. Telepuk. Okey. Motif flora dah selesai. Cikgu harap kamu ingatlah motif-motif ni. Motif ni corak tu ya. Corak yang ada pada batik. Okey. Motif fauna pula. Unsur fauna terdiri pada motif serangga dan haiwan. Okey, serangga dan haiwan. Contohnya motif burung, ayam kupu-kupu, sayap burung garuda dan siput. Macam ni kita tengok burung. Nombor 1 burung. Okey, kita tahulah burung macam mana. Okey, nombor 2 ayam. Okey. Nombor 3 kupu-kupu. Dia tak sebut lama-lama, dia sebut kupu-kupu. Okey. Nombor 4 sayap burung garuda. Ni ada pengaruh Indonesia juga ni kalau burung garuda ni. Okey, yang kelima siput. Siput dia jenis ada spiral kat situ. Okey, senang nak faham Okey, seterusnya motif geometri. Motif geometri ni kalau kamu tengok geometri ni apa macam bentuk rupa geometri lah. Okey. Terhasil pada bentuk geometri dari disusun dengan pelbagai cara untuk menghasilkan variasi motif. Yes, kita okey, yang pertama banji. Macam mana kamu nak ingat ni banji? Ada rupa banji tak? Yang kedua swastika. Okey. Macam apa ni ketupat ya. Okey. Yang ketiga kawung. Yang keempat jalur. Yang kelima kelur pinggir. Macam mana kamu nak ingat semua ni? Okey. Banji. Okey, macam mana kamu nak ingat ni banji? Okey, kalau kita tengok ni cikgu nampak ni macam apa ni? Apa? Air yang penuh. Cikgu cubalah nak createkan satu jenis ingatan pada kamu. Memang kita ada banji ni bukan sengaja saja-saja diletak nama banji tu kan. Tapi kalau kita nak ingat ni, mungkin kita boleh ingat air yang penuh dekat sini, iaitu apa? Banjir. Okey? Boleh? Cara macam tu. Kamu boleh ni tak? Okey, banjir. Cikgu tambah R kat sini. Okey, banjir. Sebab air penuh. Okey, swastika. Swastika ni macam apa tu? Swastika ni sebenarnya dia ada lambang ni. Yang ini apa? Sekejap. Kalau kamu dapat tengok kat sini, swastika. Ni. Ni lambang swastika ni. Ni dia panggil swastika. Okey, kamu tengok. Kamu cari macam ni. Kalau kamu tengok ni ada huruf S kat sini. S. Nampak?
S. S tu apa? Swastika. Boleh ingat tak? Cikgu saja je. Bagi kamu senang ingat. Okey, kawung. Okey. 3 kawung. Ni motif kawung. Macam mana nak bagi kawung? Kawung. Okey. Kalau kamu nak tengok ni, kalau cikgu lah, cara cikgu nak ingat ialah cikgu cari huruf K lah. Cikgu ambil kaitan dengan K ni. Okey, macam ni ya. Macam ni. Kamu nampak tak cikgu K ni? K ni straight. Okey, straight. Okey. Yang ini sambung sini. Okey, kawung. Okey, kawung. Dia terbalik sini boleh kan? Mana-manalah kamu ambil mana-mana huruf garisan ni nampak tak seperti huruf K. So K ialah motif K ni ni motif yang ketiga ni adalah kawung. Okey, yang keempat jalur. Okey, jalur lah. Jalur apa ni? Jalur menegak ah. Okey, yang keempat senang nak ingat. Dan yang kelima ialah kelur pinggir. Kelur pinggir awan bersegi. Oh, ini macam pepatah ni. Kelur pinggir awan bersegi. Macam mana? Ni kita anggap apa ni? Awan, tapi awan yang bersegi. Okey. Okey, awan bentuk macam ni kan? Awan, 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 awan. Okey, tapi disebabkan dia panggil awan bersegi, kita pun cek 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 cek. Macam itulah. Okey. Lepas tu dia ada jadi berevolusi lagi jadi huruf macam T sikit. Oh. Okey. Boleh nak? So, ini motif geometri. Oh, cikgu terconteng sampai motif abstrak. Ibu harap kamu boleh ingat lah. Ataupun kamu guna cara yang kamu selesa untuk ingat lah. Okey. Okey, motif abstrak. Okey, cikgu ambil pemadam sikit sebab cikgu dah conteng over pula. Okey, motif pemadam. Motif pemadam pula. Okey, bukan motif pemadam. Motif abstrak. Motif abstrak, unsur abstrak yang menunjukkan pelbagai unsur flora, fauna, geometri yang digayakan seolah-olah menjadi motif abstrak yang menarik. Kita abstrak ni maksudnya kita tak tahu motif tu motif. Nak lukis motif apa sebenarnya. Tu jadi abstrak tu. Abstrak ni kita macam dia bukan kepada corak yang kita tahulah. Okey. Kita tengok kat sini ya. Cuma yang ni diletakkan nama Mega Mendung. Okey, tak apa kita conteng lagi. Saya cikgu nak tukar color contengan kalau boleh. Biru pula. Muska warna apa? Okey. Mega Mendung. Nombor 1 Mega Mendung. Nombor 2 Jaring Ikan. Nombor 3 Awan. Nombor 4 Abur. Okey, macam mana nak ingat? Mega Mendung. Mega Mendung ni cikgu nampak macam mega ni macam ada matahari nak tenggelam tu kan. Ada awan-awan mega tu. Mendung tu awan lah. Awan yang mendung. So, kalau kita nak cuba ingat kat sini, ni kata awan. Lepas tu dia ada matahari kan. Macam tu lah. Okey. So, boleh tak? Kamu boleh terima tak? Yang ni mega mendung. Okey. Yang ini mega mendung. Okey. Yang kedua jaring ikan. Jaring ikan ni kita cuba lukis jaring lah. Ambil jaring ni. Sini. Jaring ikan. Lepas tu yang nampak macam ni kita anggap ni ikan yang terlekat. Boleh tak? Okey dia. Jaring ikan yang kedua. Yang ketiga ialah awan. Awan. Awan saja, tak ada matahari. Kalau ada matahari jadi mega mendung. Kalau tak ada matahari, awan. Okey, ni awan lah. Kamu ingat ni awan ya? Awan, 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 awan. Okey. Dan abur. Abur ni apa pula? Makhluk apa ni abur ni? Okey. Kalau nampak dah lah bentuk manusia ada kat sini. Lepas tu ada bentuk apa ni? Macam sel-sel ke apa? Daun ke kan? Okey, abur kita nak ambil perkataan apa yang dekat sini. Apa? Abur, kabur. Tak best.
Abur. Okey, kalau cikgu lah. Cikgu ada satu perkataan ni, abort. Kalau kamu main game ke ataupun kamu tengok cerita-cerita, okey, cikgu tambah T kat sini ya. Abort ni macam kita kena berundur lah, berundur. Ni macam ni lawan perang kan. Lepas tu di tempat kena bom. Pum, pum kan. Ni orang bom, ini orang bom. Ni tentera-tentera yang mati lah. Okey, ni tentera-tentera yang mati kan. Wah, okey. Kita mati dah. Mati kena pangkah lah. Okay, so kita bila kita tengok pasukan kita dah nak kalah kan, kita pun jomlah kita berundur lah, kita dah gagal ni, kita berundur macam tu lah kot. Okay, ni cara cikgu ingat lah. Okay, harap-harap kamu boleh ingat lah. Motif abstrak ada 4, megamendung, jaring ikan, awan, abor. Okay, motif isen. Motif isen ni apa pula? Motif isen adalah motif pengisian pada ruang-ruang kosong pada kain batik tradisional. Selalunya motif isen disusun sebagai latar belakang pola corak. Contoh motif isen seperti cecek, geringsing, sirapan, cantel dan sisik melik. Okey, motif isen ni corak yang berulang lah. Okey, corak yang berulang, corak tu yang dipanggil ada titik-titik tu, ada benda tu simple-simple tapi dia berulang-ulang macam tu. Senang. Pola corak. Kita ada istilah pola kat sini. Cikgu boleh highlight bukan balik. Pola. Pola corak. Okey. So, dinamakan motif isen. Okey, kita tengok. Yang pertama, cecek ataupun titik-titik. Senang nak ingat ini. Titik-titik. Cikgu nak conteng, nak guna colour lain pula lah. Okey, sebab dia warna biru, cikgu nak ambil warna kuning. Okey, ni titik-titik ataupun cecek. Sebab ada titik-titik lah kalau mu tengok situ. Yang kedua, geringsing, penutupan. Geringsing, penutupan. Ni cikgu nampak macam sisik ikan. Tapi dia kata geringsing. Apa dia tu? Penutupan. Dia nak tutup apa? Kita faham sisik apa ni? Dia macam apa ni? Apa lagi yang kita boleh? Kalau kita tengok ni macam baju perang, baju kita nak cuba elakkan daripada kita faham sisik sebab ada lagi nanti tajuk nombor 5 sisik juga. So yang kedua ni kita kena nampak seperti perisai perang tu. Perisai perang kan dia guna pada jaring-jaring besi logam tu kan untuk inilah bila kita pakaian perang tu kan. Macam itulah. So yang ini adalah geringsing. Penutupan dia nak tutup apa? Ni cara cikgu ingat ni. Dia nak tutup daripada orang memanah kan supaya dia jadi kebal lah. Tak kena tercucuk tu sebab ada besi ni. Okey. Geringsing. Bila kita jalan-jalan kan dia kalau besi yang baju yang berbaju besi kan dia bunyi cing 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 geringsing. Okey. Kamu tahu kan kata cikgu ni macam-macam. Itulah kamu. Kamu kena percaya kat cikgu. Okey, sirapan. Atap sirapan. Okey, ini ya. Yang ini yang ketiga adalah sirapan. Okey, kita conteng sikit. Okey, sirapan. Sirapan ni macam mana pula? Bukan sirap kalau kita tengok sini, cikgu nampak macam apa? Macam mana cikgu nak kaitkan dengan sirapan, atap sirapan ni? Okey. Cikgu nampak macam bangunan ni. Dia punya corak-corak ni. Tapi apa kaitan dengan sirapan? Apakah perkataan yang boleh kita kaitkan dengan sirapan? Ataupun atap sirapan? Okey. Cikgu dapat dah. Papan. Okey. Sirapan ni atap papan. Okey, ni kaki dia. Kalau mu cikgu boleh lukis ni kaki rumah ni. Kaki rumah kan lukis macam tu. Macam ni. Ni tapak dia 1, 2, 3, 4. Okey. Kaki rumah.
Lepas tu nak tutup ni kalau kita naikkan rumah tu, okey, tiang dia. So kita akan dapat macam tu. Lepas tu kita nak tutup dengan apa? Papan. Okey, ni cikgu tak buat bumbung lagi kan. Kalau cikgu buat bumbung, jadi dah rumah. Nampak? Bila tutup dengan papan ni, tak nampaklah semua ni. Okey? Cikgu buat rumah sirapan. Okey ni nampak? Senang nak ingat Okey, yang keempat ialah cantel. Yang keempat ialah cantel. Ni ni cantel. Motif isen yang keempat adalah cantel. Macam mana kamu nak ingat cantel? Okey, kita tengok huruf C kat sini lah. C, ada C. C tu cantel. C, C. Okey. Ingat cantel lah. Cantel. Yuk. Ni jadi G pula. Yuk. Ni C ya. Okey. Cantel. Jangan gantel. Cantel. Okey. Dan sisik melik ataupun sisik bertitik. Sisik kita tahu lah sisik ikan tu kan. So ini baru sisik. Sisik yang ada titik, so namanya sisik bertitik. Melik. 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 Ambil perkataan pelik. Sisik yang pelik. Boleh ya? Okey. Harap-harap kamu boleh ingat. Okey, kita tengok jenis dan alat bahan proses seni batik. Okey, mula-mula kita tengok batik pelangi dulu. Batik pelangi ialah batik yang tertua di negara kita. Batik ini diperkenalkan oleh Minah Pelangi. Tu sebab nama dia batik pelangi, dari Terengganu, dan Haji Cik Su dari Kelantan. Okey, batik pelangi merupakan batik yang tidak menggunakan lilin. Ya, tidak ada lilin. Okay, salah satu teknik penghasilan corak batik pelangi ialah menggunakan teknik ikat celup. Ni teknik ikat celup, kita dah belajar sikit kan dulu. Okay, teknik ini memerlukan kreativiti semasa mengikat. Lagi pandai kamu ikat, lagi canggih kamu punya ikatan, lagi macam-macam lah dia punya motif yang akan terhasil. Dan mencelup kain ke dalam pewarna. Jenis ikatan yang selalu digunakan ialah simpulan, ikatan, lipatan dan jahitan. Yes. Terdapat beberapa jenis pewarna yang boleh digunakan untuk proses ikat celup, antara pewarna remazol dan naftol. Okey, sebaik-baiknya naftol lah. Tapi kalau tak ada remazol pun boleh. Pewarna naftol tidak perlu melalui proses mematikan warna. Ya, betul. Itulah, itu kita guna naftol. Tapi kalau tak ada, batik pelangi boleh gunakan remazol juga. Cuma pemati. Batik pelangi selalu digunakan untuk membuat baju, tudung dan selempang. Ya, batik pelangi ni ada fungsi-fungsinya tertentu lah. Okey, kita tengok alat dan bahan batik pelangi. Benang, getah, tali, okey, guli. Ini kita nak cuba createkan dia punya jenis-jenis lipatan dan nak hasilkan motif-motif berbeza. Berus, kain kapas, kain sutera satin. Sodium silikat, pewarna remazol, kuning, biru, merah. Okey, sudut diskusi, apakah perbezaan antara pewarna remazol dan naftol? Okey, remazol tu perlu pemati warna, manakala naftol tidak perlu pemati warna. Itu perbezaan yang paling ketara lah. Okey, kita tengok lagi. Okey, kita tengok penghasilan batik pelangi tu. Okey, tahukah anda kain putih akan dibasuh terlebih dahulu membuang kanji. Okey, kain putih yang kita dapat, kita kena basuh dulu untuk buang kanji-kanjinya. Sebab dia ada kanji yang meliputinya. Pelembut kain digunakan untuk melembutkan kain. Proses ini bertujuan untuk memudahkan proses mewarna kain. Ya, nanti dia bila kita warna masih ada banyak kanji, masih lagi kain tu keras. So, kita nak terapkan warna tu, dia jadi macam terganggu sedikit lah. Okey, yang ini ditunjuk contoh guli dimasukkan ke dalam kain dan diikat dengan tali. Okey, sediakan bahan pewarna remazol untuk mewarnakan kain. Okey. Yang ini, lepas tu kita pergi. Okey, yang ketiga, kain diwarnakan dengan celupan. Okey, atau menggunakan berus pada bahagian diikat.
Atau juga kita boleh picit, kita beli botol sos tu kan, yang ada muncung tajam tu, kita masukkan warna tu, kita boleh picit-picit lah keluar warna. Okey, mana-mana boleh ikut kreativiti. Okey, kain diwarnakan, selepas kita ikat ketat-ketat tu, okey, kita boleh ambil lah pelbagai warna. Okey, biasanya bahagian kita ikat ketat-ketat dengan getah ni, dia akan menghalang warna daripada kena pada bahagian tersebut lah. Okey, setelah kering kain itu dibuka, kemudian kain itu direndam dalam sodium silikat matikan warna. Cuci kain sehingga bersih untuk sodium silikat. Okey, keringkan kain di tempat warna tersebut dan hasil batik pelangi. Inilah hasil dia. Tapi bila cikgu tengok ni, dia batik pelangi ni macam ni sikit lah, apa, kata apa, jadi macam mata ni kan. Okey. Okey, cikgu ada juga ambil contoh-contoh yang lain, batik pelangi. Kalau bahasa Inggeris kamu tie-dye lah. Tie-dye. Okey, kita tengok kat sini. Ini contoh-contoh ikatan. Nanti ni dia tunjuk Okey, macam-macam. Ini dia akan share lah dekat sini macam mana ikatan tu okey dibuat, lepas tu macam mana hasil dia. Okey. Okey, ni dia lipat dua tengah tu, lepas tu okey, dia kedut-kedutkan bahagian yang dia tanda tu dan dia ikat dengan tali yang ketat sekali. Itu bahagian-bahagian tersebut. Dan dia mula meletakkan warna. Ini yang cikgu panggil botol sos tadi kan. Di bahagian ikatan tu dia letak warna yang dia pilih lah. Okey, sekejap lagi kita tengok macam mana bila dia buka warna-warna tu. Okey. Tada! Nampak? Cantik kan? Bila kita corakkan kreatif tu dan sebagainya. Okey. Ada banyak lagi contoh-contoh batik ikat celup. Kamu boleh tengoklah di YouTube ni. Ni kita berkenalan saja. Okey. Kemudian kita tengok pula batik canting. Batik canting atau batik lukis mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. Canting ni sebab satu alat, inilah ni rupa canting ni nanti kita tengok. Okey. Kemudian guna canting tu untuk melukis. So atau nama lain batik lukis. Mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi, batik lukis ini diminati oleh pengguna dan penggemar fashion kerana pemilihan dan penggunaan warnanya, jenis kain serta motifnya yang kreatif. Okey, masih ada kena guna kain, kena guna motif, kena lukis motif. Okey, kombinasi tradisional contemporary mempengaruhi perkembangan batik canting. Okey, contemporary apa dia? Iaitu macam perkembangan semasa. Bila ada trending kan, orang minat ini, batik pun berubah-ubah lah ikut motif yang contemporary juga. Kaedah penghasilan batik ini adalah dengan menggunakan canting yang diisi dengan lilin cair. Yang ni lah. Yang ini canting tadi tu kita boleh celup dalam lilin yang dicair. Kemudian kita boleh lukis, dia akan keluar ikut bahagian ujung ni. Dan kita boleh lukis dia. Okay, bahan seperti damar. Damar ni apa? Kalau kita tengok, damar ialah, kalau kita tengok ada tak dekat sini? Kamu punya ni. Damar ialah, okey ada kat sini ya. Okey, kita highlight sikit. Damar, getah beku daripada pokok damar. Itu nama dia damar. Okey, damar tu nama pokok. Okey, dan bila kita lukakan kulit dia tu, dia akan keluarkan satu getah. Tapi bukan warna getah lah, dia macam warna perang-perang sikit tu. Okey. Kita guna dalam batik canting. Dimasukkan ke dalam campuran lilin untuk mengelakkan lilin daripada patah dan memudahkan proses mencanting. Ini fungsi damar. Ingat fungsi damar apa dia? Ialah kita campur dalam lilin untuk mengelakkan lilin yang kita nak lukis tu dia mudah patah lah. Jadi bila patah, nanti warna tu dah mula masuk balik dalam sempadan, melebihi sempadan dia. Dah mula rosakkanlah karya batik kita. Okey, minyak masak juga boleh ditambah ke dalam campuran lilin. Ni bahan-bahan lain minyak masak.
Ataupun cikgu ada tanya kawan cikgu, dia kata boleh guna minyak masak ataupun minyak sayur-sayuran pun boleh juga. Okey. Boleh ditambah ke dalam campuran lilin dan damar. Sukatannya ialah 500 gram lilin ditambah dengan 3 sudu minyak masak. Batik ini, ini sukatan dia. Batik ini hanya digunakan untuk menghasilkan produk seperti selendang, scarf. Yang ini bila kita lukis kan, kita boleh atur lah bahagian mana yang kita nak design tu. Kita nak panggil layout dia tu. Kita nak letak bahagian mana. So kita boleh lukis bahagian-bahagian tu dan menghasilkan motif-motif yang menarik. Okey, batik cantik juga digunakan sebagai hiasan kelengkapan rumah dan hiasan dalaman yang cantik dan menarik. Okay, kita tengok alat dan bahan dia. Okey, ini cantik, inilah rupa cantik. Yang ini span. Okey, span yang ada tempat pemegang lah. Selalu kita tengok span tempat pegang kan. Okey, yang seterusnya periuk. Okey, dapur. Okey, berus. Ini pewarna tu sebenarnya dia bukan datang dalam bentuk cecair, dia datang dalam bentuk serbuk. Kita kena campur lah pewarna Remazol. Okey, damar, lilin parafin, soda ash, kain kapas, kain sutera satin, pemidang ni nak bagi tarik kain tu bagi cekang. Okey, sodium silikat ni kita nak matikan warna. Okey, soda ash untuk apa? Soda ash untuk kita nak buang lilin yang kita lukis tadi. Okey, proses penghasilan mari kita tengok. Okey, kain dipasang pada pemidang. Okey, ni pemidang. Lepas tu kain tu diregangkan. Okey, kemudian panaskan campuran lilin. Lilin dipanaskan dalam periuk khas dia. Jangan campur dengan periuk masakan. Okey, periuk khas. Okey, masukkan lilin, masukkan damar. Sediakan canting mengikut saiz. Okey, bila lilin tu dah cair, lilin ni datang dalam ketulan juga, damar pun berketul juga. Bila kita campur, barulah dia akan jadi cecair. Yang panas, waktu dia panas tu lah. Nanti dia sejuk, dia akan keras balik. Okey. Okey, tahukah anda canting bersaiz S sesuai digunakan pada kain sutera jacquard. Macam mana sebut jacquard. Okey, canting bersaiz S juga digunakan untuk motif-motif yang halus. Canting bersaiz M digunakan pada kain kapas dan motif yang besar atau kasar. Ini info yang kecil-kecil untuk kita buat yang garisan yang lebih halus. Untuk yang M ni garisan lebih besar dan kasar. Okey, proses seterusnya ialah kain akan direndam dalam larutan sodium silikat untuk mematikan warna. Okey. Dia dah warna dah ni. Sekejap. Cikgu rasa dia cross kat sini. Okey. Yang ketiga, mulakan proses mencanting mengikut lakaran pada kain. Okey, so kita lilin yang panas tadi, kita ambil canting, kita celup lilin, masukkan dalam ni dan kita mula melukis. Kemudian selepas kita lukis lilin tu, motif yang kita hasilkan, dan kita mewarna. Yang bestnya pasal proses batik ni, bila kita mewarna, dia tak akan keluar daripada sepadan lah. Tapi pastikan lilin yang kita lukis tu memang lilin yang cukup ketebalan dia, cukup dia punya bancuhan tu, menyebabkan dia tak akan keluar daripada sempadan-sempadan ni. Kalau kita warna bahagian ni, dia akan keluar lilin tu, warna tu akan bermain di bahagian ni sahaja. Itu seronoknya tentang batik lah. Okey. Kita naik batas balik. Kita tengok kat sini. Selepas dah warna, kain tu dicelup, direndam dalam sodium silikat untuk mematikan warna. Sebab bila kita pakai Remazol ni, warna dia akan luntur lagi kalau kita tak matikan. Tapi pastikan kering lah. Okey, selepas 5 jam, cuci kain dengan air bersih, menghilangkan kesan sodium silikat dan lebihan warna. Rebus kain dengan air panas yang dicampur soda ash. Soda ash ni apa? Untuk kita nak rebus balik lilin-lilin yang kita lukis tadi, kita dah tak mau dah. Kita nak buang lilin-lilin tu. Dan kita keringkan di tempat yang teduh dan kita akan dapatlah bila dah kering tu, inilah hasil yang kita buat tadi. Okey, cikgu ada contoh video juga. Mari kita tengok proses mencanting ni lah. Okey, ni canting tadi.
Okey, tu lilin ataupun bahasa Inggeris dia wax. Ni color pewarna Remazol. Okey, dia ada dua, Remazol dan yang popular lah Remazol dan Naphthol. Okey, tu lah ni proses mencanting tadi. Dia celup. Ini video ni dilajukan lah. Nampak dia lukis tu dan dia mula menghasilkan motif flora. Okey, kemudian kita tengok ada proses mewarna tak kat sini. Kalau ada, cikgu nak tunjuk juga. Okey, kita tengok proses mewarna. Okey. Nampak? Dia warna tu dalam tu saja dia akan dapat. Itu yang seronok tu. Dia takkan keluar dah daripada canting tu. Okey. Proses terusnya tak apalah. Okey. Kemudian kita tengok dekat sini juga ialah batik blok. Okey, batik blok dikenali juga sebagai batik cap ataupun batik terap. Batik blok, blok ni kita ada blok-blok tertentu. Ni bawah ni blok ni. Okey, batik blok dihasilkan menggunakan blok atau sarang. Pada awalnya blok yang digunakan diperbuat pada kayu. Hanya menggunakan warna hitam pada latar belakang berwarna putih. Kain berwarna putih. Okey, kemudian penggunaan blok bertukar pada blok besi. Dah ada satu inovasi, kita boleh guna blok besi. Kini blok yang dihasilkan daripada campuran bahan tembaga, timah dan zinc. Corak dan motif dihasilkan dengan lebih kemas. Bila kita dah createkan motif-motif pada blok tu, memang lebih kemas lah. Okey. Okey. Proses ini memerlukan sekurang-kurangnya 3 warna pada blok. Pewarna yang digunakan seperti Remazol, Naphthol juga sama. Batik blok melibatkan penggunaan meja terap. Mesti ada meja terap. Meja terap diperbuat pada kayu atau logam yang diisi span dan dialas dengan plastik. Kepingan span berfungsi untuk menyerap dan menakung air. Span perlu sentiasa basah dalam proses penyejukan pembukuan lilin semasa capan dilakukan. Capan tu kita nak terap blok tu lah. Hasil batik blok ini digunakan untuk membuat pakaian, perhiasan dan kelengkapan rumah. Okey, kita tengok kat sini alat dan bahan. Okey, blok atau sarang. Bukan sarang hay. Okey, lilin parafin, damah sama juga tadi, kain kapas, sutera satin, pewarna Remazol. Okey, yang ini tempat kita nak cairkan ni lah. Dapur dia tu, nebeng. Ni yang okey, nebeng. Okey, kuali lepir kat bawah ni. Okey, ni dapur untuk panaskan lilin tadi, berus, span, meja terap. Meja ni supaya kita nak terap tu ada lapik yang keras lah. Soda ash, sodium silikat. Sama macam tadi, cuma beza dia menggunakan blok. Okey, proses penghasilan batik blok. Kain dibentang atas meja terap. Okey, meja terap boleh dilapisi dengan kain guni atau span. Kita alas sikit lah. Okey, pastikan campuran lilin dipanaskan hingga cair. Kemudian, ni permukaan blok sarang dicelup ke dalam lilin panas dan kemudian dicap. Murid digalakkan menggunakan sarung tangan. Ya, sebab panas. Lilin panas ni memang cikgu pun pernah terkenal, memang melecur jugalah. Okey, pasang kain pada pemidang. Kain perlu dibentang dengan tegang semasa menyapu warna. Ya, okey. Okey. Kemudian sapukan warna. Okey, nampak? Bila kita sapu warna, dia apa tu? Lebih senang lah yang ini sapu warna kita menggunakan span. Okey, ataupun berus. Yang ni proses mewarna yang lebih cepat. Proses warna ini dilakukan juga secara celupan. Kita boleh celup juga. Kalau kita memang dah decide, memang satu kain tu nak warna yang sama saja. Okay, setelah selesai menyapu warna, kain dibiarkan kering. Selepas itu, celup kain dalam sodium silikat. Ingat, sodium silikat itu untuk apa? Untuk mematikan warna. Rebus kain dengan soda ash. Untuk apa rebus kain soda ash ni? Untuk kita nak buang lilin. Menanggalkan lilin pada kain. Inilah hasilnya. Okey, contoh batik blok. Okey, cikgu ada kat sini. Ni tu blok dia. Okey, dicelup dalam tu. Okey, dalam kuali tu. Kuali lepir tu.
Dan dicap tu. Macam tu. Senang nak faham. Alright. Kita sekarang zaman video, kita tengok video lah kan. Okey, dan batik skrin pula. Batik skrin berbeza dengan batik yang lain kerana tidak menggunakan lilin panas. Batik ini menggunakan lilin sejuk. Ini perbezaan batik skrin. Satu-satunya batik yang menggunakan lilin sejuk. Okey, lilin sejuk ni apa? Nanti kita tengok contoh. Dia lilin yang memang datang tu dia tidak cair. Okey. Motif atau corak yang disediakan dipindahkan daripada kertas ke skrin. Ini proses ni kalau kamu dapat tangkap waktu kita buat cetakan ni, cetakan saring sutera. Kita nak print making tu lebih kurang guna teknik yang sama. Cuma yang ini kita ada terapkan lilin sejuk pada kain tersebut lah. Itu beza sedikit. Okey, motif dan corak yang disediakan dipindahkan ke kertas ke skrin saring sutera secara pendedahan imej kepada cahaya. Yang ini proses emulsi inilah. Nanti kita tengok. Penggunaan teknik cetakan saring sutera ini dapat menghasilkan imej yang sekata berulang kali. Yang ini kelebihan batik. Batik skrin ni kita boleh cetak dengan lebih luas dan lebih cepat. Hasil batik tu lebih banyak lah dapat dihasilkan. Ini untuk komersial memang kaedah ni lebih berkesan lah. Cuma cikgu dapat info daripada kawan-kawan batik cikgu. Kaedah ni tak berapa popular lagi di Malaysia ni lah. Okey. Okey, penggunaan teknik cetakan saring sutera ini menghasilkan imej yang sekata berulang kali. Batik skrin digemari oleh pengusaha batik kerana penghasilannya mudah, menarik dan menjimatkan masa. Ya, okey. Kalau kita dah tahu teknik ni, mungkin pengusaha-pengusaha batik boleh menghasilkan batik skrin. Salah satu teknik jenis batik ni, batik yang mudah ni diusahakan oleh pengusaha-pengusaha batik. Okay, kita tengok kat sini alat bahan squeegee. Nampak tak macam kita buat print making lah. Okay, cetakan. Skrin saring sutera, berus, span, okay, kain sutera satin, kain kapas, table glue, photo emulsion. Okey, lilin sejuk. Lilin ni bukan ni bunga apa ni. Ini bekas yang ada lilin. Nak tunjuk lilin tu duduk dalam tu. Span besar, sodium silika, soda ash. Okey, kita tengok prosesnya. Okey, motif kita boleh design apa-apa motif menggunakan komputer. Okey, kemudian kita sediakan pemidang skrin, kita sapu emulsi foto kat sini, kemudian kita biarkan kering dan kita apa? Yang inilah proses yang mungkin pengusaha tak berapa bukan tak bersuka lah. Proses ni dia agak sukar sikit sebab dia ada masuk bilik gelap lagi. Okey, kerana kita nak bagi inilah yang kita design ni yang ini akan hilang tau nanti. Bila dalam bilik gelap, dia panggil emulsi fotosensitif terhadap cahaya. Okey, kemudian bila kita dapat tu nampak dia dah jadi kawasan tu dah kawasan berlubang lah. Selesai proses pendedahan imej, skrin saring sutera akan dicuci untuk menanggalkan emulsi foto mengikut corak motif. Cucian dilakukan menggunakan air dan span. Ini kita cuci balik. Gam disapukan di meja untuk melekatkan kain dilekatkan supaya rata dan regang lah. Gam tadi nak bagi dia kata apa, regang elok lah. Kalau boleh kita cekang lah. Okey, kemudian skrin saring sutera yang tadi diletak atas kain dan lilin sejuk dituang sini menggunakan sejai. Kita tengok. Okey, selepas dituang, cikgu ada skip tadi, sorry Selepas nombor 2 tadi, yang ini dulu. Ini, sorry Kertas bercorak motif tadi dibentang atas light box. Okey. Kertas ini diletak dulu. Okey. Kemudian pemidang skrin sutera berimulsi foto akan diletakkan di atas kertas berminyak. Okey, pemidang dan kertas perlu dimampatkan. Ya, papan lapis yang berlapik dengan kepingan span bertindak sebagai penghalang cahaya dan diletakkan atas pemidang skrin saring sutera. Nampak Yang ini renyah sikit lah proses ni. Okey, ni light box. Okey. Lepas tu barulah yang ini bila kita dah tembak cahaya tadi,
Yang ni nampak ni cahaya tadi, light box tadi. Cahaya ni kena kat sini. Lepas tu yang bahagian yang kita design warna hitam ni semua akan hilang. Okey. Okey, nampak tadi? Ini kita dah tuang. Okey, lepas tu kita sambung balik tadi, kita dah tuang. Okey. Kita nak ratakan lilin tu. Bahagian berlubang-berlubang ni kita nak ratakan. Okey. Bila kita ratakan, lekatlah lilin sejuk tadi dekat kain. Ini yang proses ni. Yang berbanding tadi kan, kalau kita blok, terus lilin lekat. Kalau kita canting pun, terus lilin lekat kan. Okey. Okey. Akhir sekali, kita warna macam biasa. Lepas tu, kemudian matikan warna dengan sodium silikat. Ini proses yang sama. Kemudian cuci kain dan sebagainya. Rebus kain dengan soda ash untuk buang lilin. Okey, ini video yang ini pun cikgu ada juga. Yang ini inilah. Nampak ni. Ini adalah skrin tadi, skrin batik tadi. Okey, dia telah tuang lilin sejuk. Cool wax, lilin sejuk. Dan kita akan tengok nanti dia tarik lah. Dengan ni namanya squeegee dia akan tarik kat sini. Squeegee. Okey, tarik. Dia akan ratakan. Nak pindahkan ni lah. Lilin ni ke kain tadi. Ni orang apa dah memang mahir lah ni. Okey, tolak. Oh, sekali macam tu. Lepas tu tolak. Okey. Maksudnya ada dua orang pula nak ratakan lilin tu. Okey, berkali-kali sehinggalah kita dapat pastikan bahawa lilin tu betul-betul dah transfer. Tada! Okey, lepas tu kita boleh warna macam biasa. Kemas kan? Okey. Sampai situ. Okey. So, inilah hasil-hasil karya-karya produk batik yang telah dihasilkan ya. Yang telah menjadi satu karya boleh dikomersialkan. Karya komersial. Nampak cantik jadi beg corak batik pada tote bag, okey, pada runner table kan. Ni pada pakaian memanglah fashion sekarang kan. Ini pada sarung katil, tilam dan sebagainya. Okey. Sarung bantal. Okey, so dah habis. So rumusannya pada hari ini, ini projek kamu kena buat lah. Nanti kita akan buat insya-Allah. Cuma hari ini adalah pengenalan kepada batik, seni batik. Dan okey, ni kita ni proses ni. Kita skip proses. Okey, dan rumusan seni batik hari ni, apa yang kamu belajar adalah prinsip asas. Okey, kamu juga belajar motif. Okey, ada 5 motif. 1 2 3 4 5. Okey, batik ini batik-batik yang ada di Malaysia ni, batik pelangi. Okey, apa alat dia, perbahan dia kena ingat proses dia, batik canting, apa alat dia, bahan proses sama, semua alat bahan proses sama, batik blok, batik skrin. Okey, sekian dulu kelas kita pada hari ini. Jangan lupa jawab soalan yang cikgu bekalkan di bawah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.